Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat bertemu lagi dalam episod taklim yang seterusnya. Hari ini kita akan membacakan kitab Mutakah hadis pilihan. Tajuk utama hari ini ilmu dan zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah memasukkan ilmu kenabian ke dalam dadanya. Cuma wahyu itu tidak disampaikan kepadanya. Tidak patut bagi seorang hafiz untuk marah terhadap orang-orang yang marah, dan tidak patut juga dia bertindak jahil terhadap orang yang berlaku jahil sedangkan kalamullah berada dalam dadanya. Mustadrak Hakim Tarhib. Ulangan Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia telah memasukkan ilmu kenabian ke dalam dadanya. Cuma wahyu tidak disampaikan kepadanya. Tidak patut bagi seorang hafiz untuk marah terhadap orang yang marah, dan dia tidak patut juga dia bertindak jahil terhadap orang yang berlaku jahil sedangkan kalamullah berada dalam dadanya. Mustadrak Hakim Tarhib. Hadis yang ke-6, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada dua bentuk. Pertama ialah ilmu yang menunjang dalam sanubari, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Kedua ialah ilmu yang hanya di lidah, yakni yang kosong daripada keikhlasan dan amalan, maka inilah ilmu yang merupakan dakwaan Allah Subhanahu wa taala ke atas anak Adam bahawa dialah seorang yang bersalah. Yakni ilmu itu akan membuat dakwaan bahawa kenapa kamu tidak beramal walaupun kamu tahu. Hadis riwayat Tarhib. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada dua bentuk. Pertama ialah ilmu yang menunjang dalam sanubari, maka itulah ilmu yang bermanfaat. Kedua ialah ilmu yang hanya di lidah, yakni yang kosong daripada keikhlasan dan amalan, maka inilah ilmu yang merupakan dakwaan Allah Subhanahu wa taala ke atas anak Adam bahawa dia seorang yang bersalah. Yakni ilmu itu akan membuat dakwaan bahawa kenapa kamu tidak beramal walaupun kamu tahu hadis tersebut. Hadis yang seterusnya, Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sedang duduk di sofa, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapakah antara kamu yang suka pergi ke pasar hutan atau akik setiap pagi lalu membawa pulang 2 ekor unta betina yang bagus tanpa melakukan sembarang dosa seperti mencuri atau sebagainya, dan tanpa memutuskan tali silaturahim? Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, setiap orang daripada kami suka melakukan yang demikian. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu pergi ke masjid pada waktu pagi dan mempelajari atau membaca 2 ayat Al-Quran ada lebih baik daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat yang baik daripada 3 ekor, dan 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor, dan lebih baik daripada bilangan sama seperti daripada unta jantan. Hadis Muslim. Keterangan maksud hadis di atas ialah bilangan ayat adalah lebih afdal daripada bilangan yang sama daripada unta betina dan unta jantan juga. Contohnya ialah 1 ayat lebih afdal daripada kedua-dua unta betina dan unta jantan sekaligus. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan, apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita tutup dengan tasbih kibarah. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.